Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan hadirin sekalian. Saya Muhammad Aizat bin Shahzan selaku moderator pada forum kali ini. Sebelum kita memulakan perbincangan forum ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel jemputan pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama adalah saudari Nur Azlin Natasha binti Ahmadi. Yang kedua adalah saudari Nurul Aina Najwa binti Muhammad Razib. Yang ketiga adalah saudari Siti Nur Aklima binti Amir Shah. Dan panel yang keempat adalah saudari Jaya Gauri, anak perempuan Sarvesvaran. Sebelum saya mempersilakan ahli-ahli panel kita untuk memulakan perbincangan, izinkan saya terlebih dahulu mengupas berkenaan tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk yang akan menjadi perbincangan forum kita pada hari ini adalah bertajuk Pembangunan Lestari. Pada abad ke-21 ini, kita dapat perhatikan bahawa pencemaran alam sekitar dan bencana alam menjadi topik hangat dan isu yang semakin serius. Ini adalah disebabkan oleh kerakusan sikap manusia untuk mengejar keuntungan bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat tanpa menitik beratkan akan kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Oleh itu, pelbagai langkah perlulah dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Antara langkah tersebut adalah melalui pembangunan lestari. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Saya menjemput saudari Nur Azlin Natasha untuk menerangkan konsep pembangunan lestari. Dipersilakan saudari. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Okey, saya akan menjawab soalan yang diajukan sebentar tadi, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari. Okey, pembangunan merupakan proses peralihan kehadapan kepada seluruh sistem sosial seperti peningkatan produktiviti, keseimbangan sosial dan ekonomi, pengetahuan moden dan peralihan kepada sikap yang lebih baik. Okey, pembangunan pada masa kini seperti yang kita tahu hanya menumpukan kepada pembangunan ekonomi sahaja dan pembangunan ekonomi ini telah mengabaikan aspek alam sekitar sehingga mendatangkan impak yang negatif kepada ekosistem global. Okey, malahan pengabaian terhadap alam sekitar ini telah mengancam masa depan generasi yang akan datang. Okey. Oleh itu, wujudlah pembangunan lestari. Okey, pembangunan lestari ini dapat didefinisikan sebagai pembangunan berterusan yang memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang. Okey, pembangunan lestari ini penting untuk kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Okey, pembangunan lestari ini bertujuan untuk mengimbangi penggunaan sumber alam semula jadi supaya ia dapat digunakan tidak hanya pada masa kini tetapi juga digunakan pada masa hadapan. Okey, pembangunan lestari juga merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan potensinya untuk keperluan generasi akan datang. Keseimbangan untuk memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semula jadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi merupakan penekanan dalam pembangunan lestari. Okey, sebab pembangunan lestari ini seperti yang kita faham, ia merupakan konteks di mana kita boleh jalankan pembangunan. Okey, pada masa kini kita boleh jalankan pembangunan, tetapi pembangunan yang dijalankan tu kita perlu pastikan yang ia tak akan menjejaskan untuk generasi akan datang. Maksudnya generasi akan datang pun kita boleh guna apa yang pembangunan yang kita buat. Okey, konsep pembangunan lestari ini muncul disebabkan oleh kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar. Okey, isu pembangunan telah dibincangkan secara serius dalam bidang dalam sidang kemuncak bumi yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan di Johannesburg, okey, pada 26 Ogos sehingga 4 September 2002. Okey, persidangan pada tahun 1992 telah mewujudkan agenda 21 yang merupakan agenda tersebut merupakan pelan tindakan yang mengandungi satu set prinsip-prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi yang terlibat dalam melaksanakan dasar-dasar dan program-program pembangunan lestari di negara masing-masing. Okey, oleh itu pembangunan lestari merupakan proses untuk menghasilkan keseimbangan di antara pembangunan ekonomi, pembangunan komuniti dan pembangunan ekologi. Selain itu juga pembangunan lestari merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan dan kehendak pada masa kini
tanpa mengabaikan kemampuannya untuk keperluan generasi akan datang. Pembangunan lestari juga merupakan satu strategi pembangunan yang boleh menguruskan aset seperti sumber asli, sumber manusia, keuangan dan aset fizikal untuk meningkatkan kekayaan dan kehidupan jangka panjang. Okey, itu saja daripada saya panel 1 mengenai definisi pembangunan lestari. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Azlin Natasha. Sungguh jelas sekali penerangan berkenaan tentang konsep pembangunan lestari. Seterusnya, saya mohon penjelasan ahli panel kedua, saudari Nurul Aina Najwa untuk menjelaskan tentang komponen pembangunan lestari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya mulakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Aina Najwa binti Muhammad Razif. Memegang nombor matrik di 202010919304. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara moderator kerana telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Saya akan menjawab persoalan yang ditujukan oleh moderator, iaitu komponen-komponen pembangunan lestari. Yang pertama, pemeliharaan sumber. Pemeliharaan sumber untuk memastikan penerusan penawaran sumber semula jadi pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Ia melalui penggunaan tanah yang efektif, pengurangan sumber yang tidak boleh diperbaharui dan pemeliharaan kepelbagaian sumber semula jadi. Yang kedua, pembangunan fizikal. Pembangunan fizikal untuk memastikan pembangunan alam bina akan berharmoni dengan alam semula jadi, di mana hubungan mereka adalah seimbang dan saling memanfaatkan, membantu menyedarkan komuniti tentang peluang yang terdapat di kawasan tersebut dan meminimumkan pembaziran sumber dan keburukan yang akan dibawa kepada komuniti apabila sesetengah kawasan perniagaan mengalami tekanan pembangunan yang melampau, sedangkan sesetengah kawasan mengalami kemerosotan perniagaan seperti penutupan kedai dan kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, kualiti alam sekitar. Ini untuk mengelakkan pencemaran alam, melindungi kapasiti ekosistem dan pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia atau menjejaskan kualiti kehidupan. Selain itu, mengurangkan atau mengubah proses pengeluaran atau perniagaan yang akan menjejaskan kualiti hidup manusia. Cara pembuangan dan pelupusan sampah harus dititik beratkan. Yang keempat, kesaksamaan sosial. Ini dapat mengelakkan pembangunan yang menambahkan jurang antara golongan miskin dan golongan kaya serta menggalakkan pembangunan yang dapat mengurangkan ketidaksamaan sosial. Selain itu, dapat mengurangkan pembaziran tenaga manusia. Kesaksamaan sosial perlu dipelihara dari segi peluang ekonomi di sesuatu kawasan. Yang kelima, penyertaan politik. Ini dapat menggalakkan penyertaan komuniti dalam membuat keputusan. Keputusan ini termasuklah di dalam memilih pentadbiran kerajaan yang dimahukan. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana rakyat bebas di dalam menentukan tompok pemerintahan yang diinginkan. Pilihan raya diadakan setiap 5 tahun bagi membolehkan rakyat untuk membuat pilihan di dalam parti-parti politik yang bertanding. Itu sahaja penjelasan saya berkaitan komponen-komponen pembangunan lestari. Sekian, terima kasih. Kita kembali semula kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Nurul Aina Najwa. Demikian tadi penjelasan tentang komponen pembangunan lestari yang begitu terperinci dan menarik oleh panel yang kedua. Selanjutnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel yang ketiga, saudari Siti Nur Aklima berkenaan kesan daripada aktiviti pembangunan lestari. Dipersilakan saudari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kita pergi kepada topik kita, iaitu kesan pembangunan lestari. Yang pertama, pembangunan lestari dapat memelihara alam sekitar. Alam sekitar sangat penting kepada manusia dan hidupan di muka bumi. Alam sekitar merangkumi hutan, tanah-tanah, gunung ganang, lautan, sungai dan sebagainya. Alam sekitar dapat mendatangkan kebaikan kepada negara, seperti dapat menarik kedatangan pelancong daripada dalam ataupun luar negara. Sesungguhnya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar sangat penting bagi menjamin kelangsungan hidup di masa akan datang. Seterusnya, pelaksanaan pembangunan lestari dapat mengurangkan pelupusan sumber. Seperti yang kita tahu, Malaysia kaya dengan sumber asli. Sumber asli sangat penting dalam penghasilan tenaga. Tenaga terbahagi kepada dua, iaitu tenaga boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Tenaga yang tidak diperbaharui seperti petroleum, gas asli, arang batu dan nuklear. Dan contoh tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, tenaga biogeosim, ombak, tenaga angin dan tenaga geoterma. Sesungguhnya tenaga-tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini boleh pupus sekiranya tidak dipelihara. Oleh itu, kita haruslah meningkatkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, seperti tenaga biogeosim, tenaga angin dan sebagainya. Ketiga, sekiranya pembangunan lestari dapat diterapkan di negara kita, iaitu negara Malaysia, kerosakan alam dapat diminimumkan. Seperti yang kita tahu, apabila pembangunan lestari dijalankan, sudah tentu terdapat pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pemuliharaan alam sekitar menjadi kepentingan kepada negara pada masa kini kerana banyak aktiviti yang haram telah dijalankan dan telah merosakkan alam sekitar. Pemeliharaan alam sekitar sangat penting kepada seluruh masyarakat di negara kita. Oleh itu, kita haruslah sama-sama memelihara alam sekitar agar terus terjamin. Baiklah, kesan buruk sekiranya pembangunan lestari tidak dijalankan. Yang pertama, boleh menyebabkan pencemaran air. Seperti yang kita tahu, pencemaran air banyak berlaku di negara kita Malaysia seperti di Selangor dan telah mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat di negeri tersebut, iaitu mengalami masalah bekalan air bersih dan bekalan air yang tidak cukup. Dan hal-hal ini boleh memberi efek kepada negara, iaitu meningkatkan kos penyelenggaraan yang memakan berjuta-juta ringgit sehingga meningkatkan kos perbelanjaan negara. Hal ini merupakan perkara yang buruklah kepada negara kita. Oleh itu, pihak kerajaan telah membangunkan pembangunan lestari ini. Seterusnya, sekiranya negara kita tidak mengamalkan pembangunan lestari, sudah tentu hutan di negara kita akan menjadi gondol dan mendatangkan kesan buruk kepada hidupan di dalam hutan. Mereka akan mengalami kepupusan habitat dan mengancam nyawa mereka. Itu saja daripada saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar dan menarik daripada Saudari Siti Nur Aklimah berkenaan kesan pembangunan lestari. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan Saudari Jaya Gauri selaku ahli panel kita yang terakhir untuk hari ini bagi menjelaskan berhubung langkah daripada pelaksanaan pembangunan lestari. Dipersilakan Saudari. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum kali ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, iaitu langkah-langkah pelaksanaan pembangunan lestari.
Mari saya memberi sedikit pencerahan berkenaan tajuk berikut. Langkah yang pertama yang boleh digunakan untuk menjayakan pembangunan lestari ini iaitu melalui program Kita Semula. Program ini haruslah menyokong dasar strategi kerajaan dalam mencapai tujuan utama pelaksanaan pembangunan lestari iaitu pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar daripada musnah. Program ini bertujuan untuk membendung permasalahan alam sekitar seperti pencemaran dan kemusnahan alam yang berlaku disebabkan oleh aktiviti pembandaran dan pembangunan. Ia juga bertujuan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan mengekalkan kualiti alam sekitar seiring dengan pembangunan yang pesat. Dalam program ini juga, penganjur boleh memberikan pendidikan atau penerangan berkenaan kaedah Kita Semula dan pengurusan alam dengan baik. Pelaksanaan program sebegini juga harus dilaksanakan supaya usaha ini dapat diteruskan dan mesej yang ingin disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, langkah yang berkesan untuk melaksanakan pembangunan lestari iaitu melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan bukan sahaja merupakan satu tapak permulaan yang baik untuk melatih masyarakat dalam menjayakan pembangunan lestari ini. Hal ini disebabkan oleh golongan muda dapat mengubah kebiasaan masyarakat dari masa ke semasa. Pembangunan lestari ini bukan sahaja boleh diterapkan dalam mata pelajaran seperti geografi, sains dan sebagainya, tetapi ia juga boleh diterapkan dalam aktiviti co-curriculum ataupun aktiviti anjuran pihak sekolah. Maka dengan itu, pelajar-pelajar ini dapat menggunakan pembelajaran itu atau mempraktikkannya semasa di rumah ataupun di persekitarannya. Dan ia juga dapat digunakan apabila mereka menempuhi kehidupan sebenar setelah tamatnya persekolahan. Melalui aktiviti ini, melalui langkah ini, kita dapat melahirkan generasi yang dapat menguruskan pembangunan negara yang lestari serta mampan dan kekal dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, langkah yang boleh digunakan untuk melaksanakan pembangunan lestari iaitu melalui aktiviti penanaman semula. Hal ini sebabkan banyak tumbuh-tumbuhan yang terjejas ekoran daripada pembangunan yang pesat pada masa kini dan banyak pengusaha yang tidak mengamalkan langkah ini. Selain itu, masyarakat juga tidak peka dengan keadaan sekeliling dan membiarkan alam sekitar berada di keadaan yang kritikal. Dengan langkah ini, kita dapat mengekalkan kembali keseimbangan alam sekitar dan ekologi di negara ini. Langkah ini juga tidak melibatkan kos yang tinggi dan dapat memastikan generasi akan datang dapat merasai alam sekitar yang baik. Kesimpulannya, pembangunan lestari haruslah diamalkan supaya ia dapat memberi jaminan kepada kualiti alam sekitar pada masa akan datang. Langkah yang bersesuaian ini telah dilaksanakan supaya keberkesanannya dapat memberikan kebaikan kepada kita semua. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Tuan Moderator untuk meneruskan majlis. Terima kasih. Terima kasih Saudari Jaya Gauri di atas penjelasan yang begitu menarik dan padat berhubung langkah daripada pelaksanaan pembangunan lestari. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung forum ini. Di sini saya ingin simpulkan bahawa pelbagai langkah perlu diatur dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi oleh setiap anggota masyarakat dalam menjayakan pembangunan lestari demi kepentingan manusia dan alam sekitar. Sekian, terima kasih.